Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Tuan Guru Haji Abdul Aziz Al-Fatani wa ila kulli masyaikhina wa kulli masyaikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalam ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah hari ini kita sambung pada muka surat 27. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Huraian sifat yang ke-13 daripada 20 sifat yang wajib atas kita mengetahui, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Huraian sifat yang ke-13 ialah kalam. Apa maksud kalam? Artinya perkata. Perkata itulah sifat. Ada pun berkata hak tu bukan sifat. Berkata tu kena pada kalam dengan makna masdari. Kalau kalam dengan makna masdari, yakni berkata, keadaan Tuhan tu berkata-kata. Kalau dengan makna berkata, hak tu ijma' antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Kata Tuhan tu berkata, wa kallamallahu Musa taklima. Sepakat kalau kata Mu'tazilah ahli sunnah, Tuhan tu berkata, Tuhan tu mendengar. Innallah sami'un alim, mendengar, melihat. Hak tu sepakat, tak ada berlaku khilaf. Cuma yang berlaku khilaf seperti mana hak kita sebut dah sebelum daripada ni, iaitu Mu'tazilah dia tak pegang kata Tuhan ni ada sifat. Sifat mana? Iaitu mana-mana sifat. Iaitu sifat ma'ani. Qudra, irada, ilmu. Hak tu Mu'tazilah tak i'tiqad. Kerana apa Mu'tazilah tak i'tiqad? Kerana bagi mereka kalau Tuhan saat ni tu ada sifat-sifat ma'ani, maka berbilanglah pada sifat. Tak jadi satulah sifatnya, qudrat lagi, iradat lagi. Adapun kita hak li sunnah ni hak tu tak jadi
Tak jadi orang panggil berbilai pada sifat yang jadi mustahil. Hak jadi mustahilnya bila Tuhan tu ada dua kala, ada dua kudrat, ataupun ada makhluk lain, zat lain hak bersifat serupa dengan sifat Allah. Tu barulah jadi berbilai hak mustahil pada sifat. Kam muttasil dan kam munfasil. Baik. Ada pun perkata pelihat ada kala kudrat hak tu tak jadi ke berbilai pada sifat. Jadi di sini Mu'tazilah hukumnya fasik di atas menafikan sifat pada Allah. Tak jadi kafir ke? Tak jadi kafir lagi. Kerana apa? Kerana dia tidak mengisbatkan pada lawan ni. Kalau dia kata Tuhan ni tak ada sifat sama, lepas tu Tuhan ni tuli, umpamanya, tu barulah dikatakan kupu. Kerana telah mensabitkan sifat yang lemah bagi Allah. Jadi kita sendiri pun ahli sunnah ni kena reti kata mana jadi kafir, hak mana jadi fasik. Tak boleh kita nak hukum semua kafir. Mu'tazilah kafir, belaka Wahabi kafir, tak boleh. Tengok kata mana saat ni tu nak boleh menyebabkan kafir seseorang. Syiah kafir. Rawi Syiah tak terima. Perawi Syiah ni ngaji gak hadis ni. Nampak kau jahil sangatnya. Apa tu boleh terima tak perawi Syiah? Ngaji habis. Mah nak kecek banyak dalam ilmu tauhid ni. Cuma kalau kecek gitu nampak supaya kita ni tak ngaji dalam bahasa orang panggil ilmu hadis saat ni tu. Napa duk kecek hadis dah. Jadi sama jugalah dalam bahasa ilmu tauhid ni pun kita kena lebih faham molek. Jangan duk ikut orang semata-mata. Faham habis sekitar naik setangga, biar jelas gitu. Jadi hak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hak menyatakan umat aku akan pecah pada 73 puak. Satu saja hak benar. Hak kita panggil orang hak mengikutkan Nabi dan mengikutkan para sahabat. Hak kita panggil ahli sunnah wal jamaah ni, patu hak lain kafir belaka dak fasik. Kecuali ada benda-benda menyebabkan dia kupu baru jadi kupu. Baik, sesat situ. Tak gigil ustaz weh kata si nak cara zaman ni apa? Zaman ni orang nak cari duit nak hidup ya. Sudah kecek gitu ni. Tak si nak cara dah kan ni kita nak cara cari duit nak hidup, nak pegang nak bini musim PKP, dan nak lockdown dan sebagainya. Sudah kerja cara kecek Allah. Supaya orang tak beri main kecek. Kena tapi-tapi sikit cara kita kecek. Wajib pada syarak pula, yakni pada undang-undang agama. Atas ni bagi menekan ni. Di sinilah kita pecamai, kita cek kata wajib ni wajib syarak. Tak. Kalau dia kata wajib atas tiap-tiap mukallaf, tak kata wajib pada syarak pun faham dah. Sebab bila teka tak ada. Bila teka dia panggil hukum taklif. Taklif ni maksudnya hukumnya jadi menekan di kita. Menekan sama ada kita buat, menekan sama ada kita tinggal. Buat saat ni pula sama ada tekan hok sangat-sangat tutup seperti wajib, ataupun tekan tak ada sangat tutup seperti sunat. Nampak ni? Jadi kalau mari pada syarak tu pun kita reti dah sebab apa? Ada alamat wajib atas tiap-tiap mukallaf. Kalau kata wajib bagi mukallaf, tu hukum akal. Wajib bagi mukallaf tapi tak kecek wajib mukallaf lah. Dia kecek biasanya wajib makhluk ni bertepak, mustahil tak bertepak. Nampak deh. Wajib Tuhan tak bertepak, mustahil Tuhan bertepak. Ayo moga Tuhan mukhalafatuhu lil hawadis. Kita ngaji dah. Makhluk tak bertepak, belawak. Kalau kata makhluk bertepak, tu mesti hukum wajib atas makhluk. Bertepak di mana? Kota Baru, Tanah Merah, Kuala Lumpur, dia panggil harus salah satu mana tepat. Tidak ilmu saya asal kata bertepak. Adapun Allah Ta'ala mustahil bertepak kerana bawa pada lemah. Wajib pada syarak. Jadi biar faham kata wajib atas dengan wajib bagi.
atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku putus di dalam hatinya, hati mukallaf, dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala. Sifat ni sifat apa? Sifat ma'ani kan? Bila sifat ma'ani, sifat hak jenis bangsa ada. Tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala sifat kalam. Artinya sifat kalam ni perkata. Sifat perkata, iaitu satu sifat yang sedia adanya, iaitu kalam ni satu sifat yang ni nama bagi satu sifat yang sedia adanya. Kidam, qadim. Kita ngaji dah semua sifat-sifat Allah Ta'ala tu bersifat dengan sedia. Tak ada hak baru ada. Tak ada sifat tu baru ada weh. Tak ada. Semua sifat Tuhan tu sifat yang sedia. Cuma kalau kita kata sifat kudrat tu ta'luq tanjidil hadis, tu ialah sifat perkuasa di Allah Ta'ala, ta'luq dianya baru, lulus yang baharu. Suluhil qadim patut dah nak buat sebab dia ada dah sifat tu. Cuma tak sampai tika lagi di iradat nak buat, tak buat lagi. Bila sampai tika orang panggil bila ya beza zaman hadis dengan zaman qadim ni ialah tara dia ialah dengan awal kejadian Allah Ta'ala. Tu tara dia. Nak tahu zaman sedia dengan zaman baru ni mana dia tara, dia ada orang panggil tengah-tengah. Mana tengah-tengah antara zaman sedia dengan zaman baru ni? Iaitu awal kejadian Allah Ta'ala. Awal kejadian Allah Ta'ala hok ma'ruf di kita juga. Orang panggil awaluma awal hok Tuhan jadikan ialah nurun nabiyika. Cahaya nabi. Tapi tu berlaku khilaf lah. Tak cuma hok ma'ruf di kita tu duduk sebut kata agak Nur Muhammad lah awal jadiannya. Walaupun di sana ada pendapat-pendapat kata kursinya, arah airnya dan sebagainya, tu tak apalah. Bukan bagainya qat'i boleh rosakkan akidah. Baik. Jadi nak kenal kata zaman sedia dengan zaman baru tu dengan awal tu jadikan sesuatu. Iaitu satu sifat yang sedia adanya, sifat sedia ada. Bila ada seperti mana hak kita sebut sebelum ni lah, tiap-tiap benda ada, maka sah untuk kita dapat kepada panca indera, pelihat kita, pendengar kita. Boleh didapat. Sedia adanya di zat Allah Ta'ala yang bukan huruf. Kalau Allah Ta'ala bukan huruf. Hak kita duk ngaji ni kalah ismi, kalah ismi, kalah hak jenis sifat ni. Hak ni hak tidak ada huruf, tidak ada suara. Nampak deh. Beza dengan orang panggil kita kata Allah Ta'ala berkata-kata. Dengan sifat perkata. Dengan apa hak dia nak kata. Maka lahirlah huruf suara. Nanti akan datang tu. Hak huruf suara tu orang panggil bukan sifat kalah hak kita nak bahas ni. Bukan. Bukan suara, yakni bukan huruf, bukan suara dan sebagainya. Tak berlaku. Maksudnya gimana? Tidak ada awal, tidak ada akhir. Lepas tu tidak kau Quran tu kalamullah. Kalamullah hak mana? Hak tu kalam lafzi. Hak tu ada huruf, ada suara lah, ada awal, ada akhir. Ada nipis, ada tebal. Ada tasdid, tak tasdid dan sebagainya. Jadi jangan kesamaran lah tu. Ni sifat ni memang kita ayat awal dah kata cara A-nya cara berat lah. Bimbel juga nak bahas benda-benda berat ni. Moga kita tidak ahli. Tapi bila siapa tepat kat hura je lah. Hura sekadar mana hak kita mengaji. Bukan suara dan sebagainya. Dan dengan ada sifat kalam itulah Allah Ta'ala tidak bisu.
supaya kita duk senyap. Adakah di kita tak ada sifat kalam? Tu kata senyap tak melazimi bagi kata kita ni bisu. Ni senyap tak ada sifat kalam, itulah lawan bagi bisu. Jadi kalam sifat kalam yang ada di kita ni dia ada pada peti suara. Tak. Ya jadi peti suara saat ni gak ada sifat kalam gak. Maka keluarlah huruf dari suara. Yang dengan dia lah kita boleh faham. Kalau semata-mata di sifat kalam yang ada di kita, kita nak faham. Kita nak ayat gapo? Ni. Jadi huruf suara awal akhir tu mari di orang panggil terbit. Jadi kita ni berkata-kata kita ni dengan sifat perkata. Tapi sifat perkata kita ni ada di peti suara menggunakan alat lah. Ada apa Allah tak menggunakan alat? Allah Ta'ala berkata-kata dengan sifat perkata yang ada di zat Allah. Tak. Berkata-kata dengan apa hal dia nak kecek. Ya tak supaya kita ni kadang-kadang kecek kita terlepas, tersalah kecek dan sebagainya. Allah Ta'ala berkata-kata dengan apa yang nak dikata. Qul huwallahu ahad. Hak orang panggil dengan apa yang nak dikata dah. Disebabkan ada sifat Allah Ta'ala perkata saat ni itulah, maka adanya terzahirnya orang panggil huruf dia suara. Gitu. Cuma sifat kalam dia Allah ni bukan boleh misal dengan kita. Nak faham saja, nak kata huruf suara ni benda kalam lafzi ni lain dengan kalam ismi hak kita, kalam sifat hak kita duk ngaji ni. Tu saja nak buat ayatnya. Bukan huruf suara dan sebagainya. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Dan dengan ada sifat kalam itulah Allah Ta'ala tidak bisu. Moga lazim daripada perkata ialah bisu. Dan ada perkata itulah, bukan ada berkata, ada perkata, yakni ada sifat berkata tu. Ada sifat perkata tu yang mana boleh berkata-kata. Dan ada perkata itulah Allah Ta'ala berkata-kata. Jadi perkata tu lain, kalam tu lain, berkata-kata tu benda hak lain pula. Tu bawah tu nanti ayat ke kita. Kalam nisbah makna ataupun ismi, nafsi, kalam lafzi, kalam masdari. Dan ada perkata itulah Allah Ta'ala berkata-kata seperti firman-Nya Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Surah An-Nisa 144. Artinya dan berkata-kata Allah Ta'ala ake Nabi Musa, ake kata-kata. Ni nak ayat kata benar-benar berkata-kata ni. Bukan orang panggil wa isyarat saja dok. Jadi firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran ni, Quran tu sendiri pun dia ada dua makna. Satu maknanya kalam dengan orang panggil, satu maknanya Quran hak kita duk baca sekarang ni, hak tu barulah. Dia ada makna Quran dengan makna kalam Allah Ta'ala yang sedia. Jadi Quran dengan kalam ni, wa kallamallah tu, kalau kita kata muradi sama makna. Dua benda berlainan tapi sama makna. Quran dengan kalam. Sebab tu Quran saat ni tu ada Quran. Sebab tu lah tak boleh nak kata Quran ni baru, nak kata Quran makhluk dak. Imam Ahmad saat ni tu siapa kena seksa pada khalifah Gamenor waktu tu, yang mana dikuasai oleh Mu'tazilah, sungguh mengaku dengan kata Quran tu makhluk. Tak sebuah ayat. Kenapa? Kerana takut timbul pada fitnah orang faham kata Quran dengan makna sifat kalam tu makhluk. Takut bimbang gitu. Sebab Quran saat ni tu ada dengan makna kalam Allah Ta'ala, sifat kalam Allah, ada makna kalam Quran hak kita duk baca ni.
Ada kata Al-Quran kalamullah. Yalah. Artinya dan berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa. Berkata-kata akan kata-kata ini sebagai berkata-kata yang sebenar. Sebab tu ada terjemah dengan kata berkata-kata dengan Nabi Musa akan sebagai berkata. Tidak dengan bahasa isyarat semata-mata dok. Jadi di sini kata gurunya kita terjemuh dengan kata berkata sini kurang tepat sikit. Nabi Musa berkata-kata dengan Allah Ta'ala berkata-kata Nabi Musa akan sebagai berkata-kata tu kurang tepat sikit lah, kerana dia beri makna maf'ul mutlaq linnau. Sedangkan makna di sini sebagai taukid, maksudnya benar-benar berkata-kata. Jadi seperti mana kita pernah sebut dah, kata Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa ni atas pendapat Asy'ariyahnya, makna kata berkata-kata tu dengan gapo? Dengan sifat hak baru ke, dengan benda percakapan hak baru ke, dengan sifat kalian tu sendiri. Jadi atas Asy'ariyah berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa ni, pendapat Imam Abu Hasan Asy'arinya, pengikut dia ni, kita semua lah mazhab Asy'ariyah dalam tauhid. Dengan maknanya Tuhan buka hijab di Nabi Musa, maka Nabi Musa mendengarkan kalam Allah Ta'ala hak koding. Kalam hak mana hak koding? Hak tak ada huruf, hak tak ada suara tu lah. Itu pelik lagu mana Nabi Musa dengar kalam tak ada huruf, tak ada suara, tak ada awal, tak ada akhir. Pada dengar lagu mana? Tu kata bagi goni ni kita sebut dah tiap-tiap benda asal kata ada didapat oleh panca indera kita. Cuma tak dapat ni terhijab lah, terhijab. Kita ni terhijab dengan dosa kita dan sebagainya. Sebab itulah Nabi Musa ni disebut oleh ulama dalam kitabnya, bila mendengar kekalan Allah Ta'ala, maka dia tak boleh kecek dengan makhluk. Apa maksud tak boleh kecek? Tak boleh nak dengar dah perkataan makhluk ni, jadi tak sedap, jadi bingit dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia tu telah mendengar kekalan Allah Ta'ala yang sangat indah. Dengar lagu mana dah tak ada awal, tak ada akhir, tak ada huruf suara tu, dengar dengan mendapatkan sesuatu benda yang ada lah di Allah Ta'ala, sifat yang ada di Allah Ta'ala, gitu je lah. Hingga Allah Ta'ala tarik ke nikmat, orang panggil tarik ke kelazatan hak duk dengar kalau Allah Ta'ala tu, barulah boleh duk buat, duduk orang panggil duduk bergaul dengan manusia, seperti mana biasa menyampai dan sebagainya. Lazat. Sebab itulah hak peristiwa Isra' Mi'raj tu sendiri, kata setengah ulama, Nabi Musa saat ni bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dengan kefarduan 50 solat, Nabi Musa kata alaihi salam kata, tak mampu umatmu tu, suruh naik semula. Apa? Sebabnya bila dia duk berkata-kata dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru saja orang panggil melihat zat Allah Ta'ala yang tidak berbentuk, tidak berjihad, tidak berarwah ni, ya orang panggil, ibarat kita kata beginilah, kita masuk pada tempat minyak orang jual minyak atar. Bila kita keluar tu wangi dia tu ada lagi. Nampak orang boleh cek dia mau bawa keluar minyak tempat dia mau jual minyak atar ke. Jadi Musa dapat merasakan keindahan hak Nabi Muhammad SAW melihat zat Allah Ta'ala saat ni. Jadi nak suruh naik, suruh minta kurang lah, tak mampu makmum 50 kali ni. Nak waktu ni pun mepeh dah dia panggil. Minta kurang 5 ni Musa pun tiap kali turun suruh naik, 5 pun suruh naik lagi. Jadi bapa tu kata setengah ulamanya disebabkan Nabi Musa tu nak bercakap-cakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak suruh duduk lama, nak suruh naik semula, lepas tu turun pula dan sebagainya tu, sebab dia merasakan kelazatan tu sana. Ada juga setengah dia mau duk hurap gitu. Jadi pendapat Asy'ariyah kata Nabi Musa alaihi salam duk dengar tu
kalam hok sedia. Kalam hok sedia. Jadi katanya Mu'tazilah dak, bukan dengan kalam hok sedia, kalam hok Tuhan cipta. Kalam hok dengan mana akhlaqallah, akhlaqal kalam, Tuhan menciptakan kalam. Jadi hok perkataan Mu'tazilah, hok kata Tuhan hok menciptakan kalam sat ni, bukan kalam hok koding, tertolaklah dengan sebab taukid sat ni. Wa kallamallahu Musa taklima, sebagai berkata. Tertolaklah perkataan dia. Sebab bukan cipta ke kalam, tapi sebagai berkata sengoti. Taukid sat ni hok jadi menguatkan, menolak ke penafian Mu'tazilah kata Nabi Musa alaihissalam saat itu dengan orang panggil dengan benda hok baru, bukan dengan sifat Tuhan koding. Tertolak perkataan Mu'tazilah saat ni. Sebab taukid saat ni lah. Jadi bila datang taukid saat ni kat hilanglah waham, ihtimal. Hok perkataan Mu'tazilah kata Nabi Musa dengar tu ialah kalam hok Tuhan cipta, bukan kalam hok koding. Tertolak. Jadi di sini hok kita sebut dah kata Maturidi, dia berpegang dengan kalam baru juga, bukan kalam hok koding hok Nabi Musa dengar. Cuma dengan kalam baru saat ni tu menunjuk di atas ada sifat kalam dia Allah. Ni beza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia pegang kata Nabi Musa mendengar ke kalam hok baru, bukan kalam yang koding, menunjuk di atas Tuhan tu tak ada sifat kalam. Beza ni. Jadi atas tu ada 3 jalan ni, Asy'ariyah, Maturidi, yang mana kedua-dua saat ni berkhilaf di atas kata hok baru ke hok sedia. Cuma kedua-duanya mensabit ke kata di Allah Ta'ala tak ada sifat kalam. Dan yang ketiganya jalan Mu'tazilah yang kata dengar ke kalam baru saat ni, tetapi dengan cara tujuan nak menafikan adanya sifat kalam di Allah Ta'ala. Boleh ni? Habis itu. Dengan ayat itu nyatalah bagi kita semua ni, nyata kot lagu mana, bahawa ada bagi Allah Ta'ala itu sifat kalam. Nyata bila dah Allah Ta'ala kata wa kallamallahu Musa taklima. Bila Allah Ta'ala nyata begitu, maka jelaslah di kita bahawasanya Allah Ta'ala tu ada sifat kalam, yakni lebih bertitik dia, yakni perkata. Ni Tuhan berkata dengan sifat perkata. Yakni perkata, terjemah bagi kalam. Dengan dalilnya, dalil mari mana kata Tuhan tu ada sifat perkata. Tuhan berkata-kata dengan Nabi Musa. Berkata-kata lagu mana kata ada sifat perkata. Tu dia panggil dalil iltizam tu. Dalil iltizam di atas kata Tuhan saat ni tu ada di dalam iltizam. Kalau semata-mata ialah mutabaqahnya nak kata Tuhan tu ada sifat menunjuk atas Tuhan tu berkata-kata sajalah. Tapi dari iltizamnya menunjuk di atas ada sifat perkata di Allah Ta'ala tadi, yakni dengan makna tidak bisu Allah Ta'ala. Qala al-musannif muhimmatun. Ini suatu perkara yang penting. Ai hadhihi muhimmatun. Diketahui iaitu perkataan kalam di dalam bahasa Arab itu 4 maknanya. Ni hak demo duduk berselisih sekarang ni. Ada demo kata tak ada pak, ada demo kata 2 saja. Jadi ni kita ambil jalan ni lah. Bos sendiri pun ambil jalan teori pada kata kalam bahasa Arab ni ada 4 makna, bukan 2, bukan 1. Yang pertamanya kalam dengan makna perkata. Inilah orang panggil kalam makna ismi ni, nama. Iaitu kalam dengan makna perkata ni hak kita dak ngaji, kalam sifat ni hak ni kena kepada sifat kalam
yang bukan huruf, dia bukan suara. Apa? Sebab huruf suara tu bagi makhluk. Sebab itulah bila Allah Ta'ala saat ni tu nak menjadikan kalam saat ni tu hajat menjadikan huruf suara tu menjadikan sifat kudrat. Apa ni? Bukan huruf dan bukan suara yang ada ia kalam ni di zat Allah Ta'ala. Bila ada tu? Pada sedia kala. Tu sifat sedia kala di Allah Ta'ala lagi dah ada kalam. Dan dengan ada kalam ini dikatakan Tuhan tidak bisu. Sebab Tuhan ada sifat kalam lah, Tuhan tu tak dipanggil bisu. Maksud kita ayat sana lah di kita semua ni. Nampak dah. Tak kecek tak mesti pada bisu. Tapi bila tak ada sifat kalam tu, baru kata bisu. Kalau ada orang kata demo ni bisu tak kecek, ada. Ni, bisu tu tak boleh nak kecek. Bukan sebab tak kecek. Walaupun dia tidak berkata-kata, walaupun dia Allah Ta'ala tu tak berkata-kata sekalipun, ni tak panggil bisu dah lah. Sebab ada kalam ni. Cuba kat sana lah. Ni, bila mahu berkata boleh berkata. Bukan tak boleh. Dan kalam yang pertama ini, kalam makna perkata ni, yakni kalam ismi ni, dinamakan dalam bahasa Arab kalam ismi, ataupun dia panggil dengan kalam nafsi diri. Ni, boleh kedua lah tu, kalam ismi ataupun kalam nafsi. Maka kalam inilah yang dibicara kepada sifat yang ke-13 yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, yakni kita semua mengetahui akan dia, akan sifat kalam Allah ni. Kita nak kecek ni kalam ismi ataupun kalam dengan mana nafsi ni. Yang keduanya kalam bahasa Arab ni kalam nafsani. Nafsani iaitu mana? Kalam dengan makna sedia. Tak, yakni mahu atau ingin dia mencadar bagi bercakap dan berkata. Jadi itu hak kita susun tu. Ni ada anak murid apa nama ni, Baba Ming Sidiki rahimahullah ta'ala, kata Baba susun kalam ni pak ni nak faham betul kan kita susun gini. Allah Ta'ala berkata-kata. Itu tak masuk lagi tu kalam masdari. Kalau kita boleh susun molek, Allah Ta'ala berkata-kata, tu tulis kalam masdari. Dengan sifat berkata, tu tulis kalam ismi ataupun nafsi. Dengan apa yang hendak dikata, tu nafsani. Maka lahirlah huruf dan suara, tu kalam lafzi. Mudah nak faham. Gitu. Ada susah mana dah tu. Susah kena istighfar lah. Kita yak sokmo ilmu agama ni, kalau kita ni tak boleh nak faham, kena istighfar lah. Apa? Sebab tidak ada benda hok menegah kita daripada kebaikan, terutamanya nak memahami ke ilmu agama lah, nak kena Tuhan pula. Tidak ada hok menegah kecuali dosa-dosa kita. Ada buat dosa ke guna. Maka kita kena istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahalazim. Guna tu tak faham. Apa ni astaghfirullahalazim? Banyak dosa tu hijab je tak faham ni. Tapi bila kata kita faham dengan satu-satu ilmu, jangan pula nampak diri kita. Maka di sana ucap terima kasih banyak-banyak pada Allah. Alhamdulillah. Ni orang lain ngaji 3-4 kali khatam kitab, 3-4 buah kitab. Kita ngaji sekali boleh faham terus. Alhamdulillah. Maka untuk nak tolak dari kita juga, kita nampak ni berkat tok guru kita lah ni. Ni kita boleh faham ni pun berkat tok guru lah tu. Nampak. Gitu. Ni nampak pandai dia, cerdik dia, usaha dia tak ada, Tuhan tak ada. Ni iaitu kalam dengan makna sedia dan mencadam bagi bercakap dan berkata. Maka kalam ini tidak ada bendanya. Ni tak ada ni. Dia bukan benda yang wujudi dak. Benda hak tidak ada. Hanya amru iktibari, bukan tidak ada, tak siapa tangga tak ada. Maksudnya katanya tidak siapa tangga wujud.
Hanya dia ni amru i'tibari, yakni reti juga bagi hak kita faham. Ada pun sifat perkata saat ni ada bagi wujudi, bukan baru amru i'tibari. Ni. Lepas tu sedia ke tak? Sedia juga ni. Dua tiga benda kita nak kena faham. Kalau nak mensediakan bagi berkata-kata ni, pertama dia panggil nafsani, yang kedua benda ni amru i'tibari, yang tiga bagi ni dia panggil apa? Bagi dak sedia. Tetapi hak Allah Taala sedia juga, tu kata. Ni hak Allah Taala juga. Bukan bagi hak baru dak, sedia juga. Sedia juga apa? Sedia seperti mana kalau ismi saat ni lah, kalau nafsi saat ni. Sedia. Hak ni pun sedia. Cuma beza hak tu wujudi, hak ni amru i'tibari. Ni. Yang ketiganya kalam masdari. Masdari itu kalam dengan makna bercakap. Hak kita ngaji nahwu tu lah. Apa kalam? Al-kalamu huwal lafzul murakkabu al-mufidu. Al-kalamu huwal lafzul. Ni hak kita ngaji tu. Al-lafzu tu lah. Ni bercakap tu. Itulah kalam masdarinya. Baik. Lepas tu bagi ni ada ke tak bercakap ni? Ni pun bagi amru i'tibari juga. Bagi hak tidak wujudi. Kita faham ya kata dia tu bercakap tu. Dia tu berkata-kata tu. Ni. Iaitu kalam dengan makna bercakap dan berkata-kata ni, supaya saya duk bercakap, duk berkata-kata ni faham ya. Tak. Bukan bagi hak siapa tangga ada. Dia bagi ni bagi hak baru. Ni. Maka kalau ini baru lagi pula tidak ada bendanya, hanya renti jua. Ni panggil amru i'tibari. Baru lagi pula dia ni amru i'tibari. Mana? Kalau jenis masdari. Kerana nama bagi bercakap, nama bila orang duk cakap gitu dia panggil ni kalam masdari. Dan mengeluarkan huruf suara, maka diri mengeluarkan huruf suara itu mestilah baru. Nampak deh, di keluar huruf suara sana mestilah baru. Keempatnya kalam lafzi, iaitu kalam dengan makna perkata cakap daripada huruf suara dan sebagainya. Yang dapat didengarkan selepas daripada berkata-kata dan bercakap, dan kala ini baru lagi pula ada bendanya. Ni. Jadi kalau masdari saat ni benda tu amru i'tibari, serta baru. Kalau lafzi ni bagi ni ada, tapi dianya dia baru, tapi bendanya beza dengan masdari, dia ni ada. Masdari tak ada. Amru i'tibari saja masdari tu. Supaya kita kata aku dengar Zaid. Aku dengar Zaid berkata. Tu berkata tu amr i'tibari lah. Cuma bila kata ada lafaz. Jadi lafaz tu lah hak bagi hak adanya. Iaitu huruf dan suara. Ada huruf suara dah lah. Ni hak laku khilaf ni. Hak Nabi Musa dengar tu huruf suara ke, ataupun hak tak ada huruf, hak tak ada suara. Itulah empat makna bagi kalam. Boleh faham ni? Tak. Kalam ismi. Kalam apa saat ni? Lafzi, kalam masdari, kalam naqsani. Murajaah. Itulah empat makna bagi kalam. Yang pertama itu sebagai pokok dan asal. Pertamalah pokok asalnya. Mari kau tu belakang lah. Apa kita ni mari ikut sifat halal lah di kita ni. Ni baru boleh kecek. Dia tak boleh nak kecek.
Dan yang tiga kemudian itu adalah ranting dan cawangan daripada yang pertama. Tu hak tu mari dah ranting daripada hak pertama je. Hendaklah engkau perhati, ta'ammul lah, fata'ammul, perhatilah elok-elok, bersungguh-sungguh supaya tidak terkeliru engkau daripada bicaraannya, bicara ekale. Takut kita saat ni tu terkeliru pula. Hok mana so ni bicara ekale, hok kita dok bahas di Allah Taala ni. Biar kita ni faham molek. Hok mana bicara sekarang ni, hok mana hok bukan bicara kita. Hok bicara kita berkenaan kalam Allah Taala, kalam makna ismi. Ni ataupun nafsi saat ni. Habis lu situ nak baca apa penat, nak faham apa penat, nak buaya apa penat, tak penat belaka. Hok penat ni lah hok tu hewi. Mudah-mudahan Allah Taala beri ke ganjarannya. Dengan diberi kita ikhlas pada nak memahaminya, tak ada nak ngorok lain. Apa ni? Qala al-musannif situ dulu, dan bagi sifat kala itu tiga takluk yang dinamakan dia takluk dilalah, dalla yadullu dilalatan. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أولئك الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.